pagi hari. Segala sedosa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan yang pastinya salam Ramadan yang dah 28 hari kita berpuasa, pejam celik dah dekat sambut hari raya ni. Saya Nur Salih Azmi hari ni bersama dengan rakan setugas dekat. Saya Cedi menemani anda diam tak diam berbaki kurang lebih mungkin 2 ataupun 3 hari sahaja lagi kita bakal menyambut Syawal. Saya kira di saat-saat akhir ini masih lagi ada di antara kita yang pening memikirkan untuk menyediakan kelengkapan raya nanti masih lagi ada sebenarnya kalau di Kuala Lumpur ni ataupun warga kota masih lagi penuh dekat jalan Tunku Abdul Rahman tu boleh belah shopping di last minute ni orang kata kadang-kadang wanita ni banyak lagi persiapan yang nak kita lakukan, tapi walau bagaimanapun suka untuk kita ingatkan kepada anda semua walaupun buat persiapan last minute, tentukan anda tu jaga jarak dan juga COVID masih lagi tidak reda, jadi tentukan jaga kesihatan anda juga nak menjelang hari raya Aidilfitri ni. Kita tak naklah sakit-sakit di waktu hari raya ni, Cik. Betul cakap Salihah tu. Dan dalam masa yang sama, dalam kegembiraan kita menyambut Syawal ni, jangan kita lupa tanggungjawab kita sebagai umat Islam sendiri untuk lakukan persiapan mungkin di saat akhir ni. Selain dari persiapan, jangan lupa untuk bayar ataupun lunaskan zakat fitrah kita. Baiklah, kita nak kongsi sama dengan anda antara yang terpampang di portal bernama.com. Banyak sebenarnya cerita-cerita yang kami nak highlightkan. Antaranya isu ini berkaitan dengan Barisan Nasional PN dijangka pembahagian kerusi DUN selesai selepas Aidilfitri. Barisan Nasional dan juga Perikatan Harapan Kedah dijangka menyelesaikan pembahagian kerusi Dewan Undangan Negeri DUN di negeri itu bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN akan datang selepas sambutan Aidilfitri. Dan kata pengurusi Badan Perhubungan UMNO Kedah, Datuk Seri Mahzir Khalid, sesi suai kenal diadakan dalam kalangan pemimpin BN dan juga PH di peringkat bahagian dengan semua pemimpin parti komponen dari dua-dua gabungan itu duduk semeja melihat kepersediaan dilakukan. Di samping itu juga pengurusi PH Kedah, Datuk Mahfuz Omar berkata pihaknya berharap pembahagian kursi itu dapat diselesaikan sebelum konvensyen perpaduan peringkat Kedah yang akan diadakan nanti pada Mei. Dan Mahfuz berkata selepas selesai soal pembahagian kursi, BN dan PH akan menentukan pembahagian kursi itu dapat diselesaikan sebelum konvensyen itu. Dan kita harapkanlah dapat temui kata sepakat agar segala perancangan dipermudahkan dan berjalan dengan lancar lah. Kita harapkan mungkin selepas saya mungkin Jun kot akan berlangsung. Ya, untuk itu berita berkenaan tentang politik yang kami kongsikan bersama dengan anda, dan sedikit sedutan yang kita kongsikan di bahagian politik. Sekarang kita nak beralih kepada satu yang lebih umum, dan kita semua mengetahui bahawa sekarang hari ini pun sekolah dah bercuti. Jadi pastinya aliran trafik itu akan mungkin lebih banyak lagi menghala nak balik kampung. Semuanya dah mula merancang untuk pulang ke kampung. Jadi pastinya polis tempatkan lebih 500 anggota untuk mengawal aliran trafik ke Gua Musang Kelantan. Dan kita tahu Kelantan ni nak pergi ni anda kena rancang perjalanan juga sebab mengambil masa yang agak lama. Jadi kabarnya polis akan menempatkan lebih 500 anggotanya di Gua Musang menerusi Ops Selamat bermula 20 April bagi melancarkan kesesakan lalu lintas yang akan orang kata berlaku untuk hari raya Aidilfitri nanti. Dan seterusnya kesesakan trafik yang dijangka berlaku di Jajana itu sempena Aidilfitri tahun ini dijangka dapat dikawal apabila diadakan Ops Selamat yang bakal diadakan nanti. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata jumlah itu termasuk 254 anggota trafik yang akan mengawal lalu lintas sepanjang 8 hari operasi yang bakal diadakan. Dan 8 hari operasi ini dikabarkan akan dilakukan dengan tumpuan aliran trafik di Gua Musang berikutan laluan utama ditutup sementara untuk kerja pembaikan jalan. Dan Muhammad Zaki juga berkata Oblanca akan diadakan terlebih dahulu selama 2 hari bermula hari ini. Nampaknya hari ini juga sudah bermula operasi yang akan diadakan ini. Jadi kita harapkan segala perancangan dan juga lalu lintas yang anda akan lalui, terutamanya yang menghala ke Kelantan biasanya lebih berhati-hati, dan diharapkan operasi ini akan membantu lalu lintas semoga berjalan dengan lancar. Dan anda
sekali lagi diingatkan untuk merancang perjalanan anda kerana nak balik raya ni ramai. Betul, sedang ramai yang menggunakan lebuh raya juga. Betul, dan kita harapkan anda memandu dengan berhemah dan ikut had yang ditetapkan untuk selamat sampai ke tempat yang ditujui. Baik, seterusnya semalam kita tahu keputusan STEM keluar dan STEM 2022 catat peningkatan dengan grade purata nasional 3.13. Keputusan peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM tahun 2022 menunjukkan peningkatan dengan grade purata nasional 3.13 berbanding 2021 3.15, itu kata Menteri Pendidikan. Dan beliau berkata lagi grade purata Sekolah Kementerian Pendidikan KPM pula adalah 2.91 berbanding tahun 2021 iaitu 2.92, iaitu peningkatan sebanyak 0.01 lah. Dan katanya calon peperiksaan STAM tahun 2022 yang berdaftar adalah 4,634 orang meliputi calon sekolah KPM seramai 1,363 orang, sekolah menengah agama negeri sebanyak 1,941, sementara sekolah menengah agama rakyat 259 orang, sekolah menengah swasta 36 orang dan calon persendirian sebanyak 1,035 orang. Dan kata Menteri Pendidikan kita, sijil peperiksaan STAM ini bukan sahaja diiktiraf untuk kemasukan ke program ijazah pertama di Universiti Al-Azhar Mesir, tetapi juga untuk kemasukan ke universiti tempatan. Baik, itu saya kira indikator yang agak memuaskan dan lebih baik daripada prestasi Sijil Tinggi Agama Malaysia yang sebelum ini, dan diharapkan untuk tahun yang hadapan prestasi indikator ini akan lebih baik daripada tahun ini. Itu berkaitan tentang berita yang kami kongsikan, dan selanjutnya kalau anda ingin dapatkan berita perkembangan semasa, terus layari portal bernama.com. Dan seperti biasa kita nak tengok juga cuaca, siapa yang nak buat perancangan nak pergi ke mana-mana hari ini. Dan kita nak semak cuaca dan kemudian ke bilik berita bersama rakan tugas. Silakan. Dan salam hormat. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM membuat rampasan 7.3 juta ringgit hasil daripada 18 tangkapan melalui op pagar laut yang dilaksanakan 9 hingga 17 April lalu. Pemangku Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Laksmana Madya Maritim Datuk Saiful Lizan Ibrahim berkata, rampasan itu membabitkan pencerobohan bot nelayan asing, kesalahan penyeludupan kontraban dan barang kawalan minyak masak. 7 tangkapan yang kita nilaikan berapa tinggi, iaitu melibatkan 3 kes tangkapan cubaan menyelundup masuk rokok, 1 kes cubaan kemasukan parti dan cubaan merompak, 2 kes pencerobohan bot nelayan asing Indonesia dan 1 kes bot kargo yang didapati cuba membawa keluar barang kawalan melebihi kuota yang dibenarkan. Op pagar laut disertai 800 pegawai dan anggota penguatkuasa yang ditugaskan dalam operasi ini di samping 45 aset milik agensi. APMM juga memperketat kawalan serta mengoptimumkan operasi di kawasan maritim negara, terutamanya di sempadan Malaysia, Thailand serta Indonesia. Selain maklumat daripada perisikan dan radar sistem pengawasan maritim, pihaknya juga menerima maklumat awam yang menyumbang kepada kejayaan kes tangkapan operasi kali ini. Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowment Wazan Universiti Putra Malaysia UPM dengan kerjasama PLAS Malaysia menyediakan bas percuma bagi membawa pelajar asnaf ke kampung halaman pada Selasa. Bas itu bergerak ke beberapa negeri di Semenanjung seperti Terengganu, Kedah, Johor dan Pahang. Naib Chancellor UPM Datuk Muhammad Roslan Sulaiman berkata,
Program Jom Balik Raya Ad Wazan 2023 memperuntukkan RM29,950 bagi menaja 9 bas. Hari ini seramai 420 orang pelajar yang terpilih bagi kita menghantar mereka pulang ke kampung. Dan kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Wazan UPM yang telah menyediakan kemudahan ini dan juga kebajikan yang diberikan kepada pelajar-pelajar ini, dan juga terima kasih kepada penyumbang-penyumbang zakat wakaf kepada UPM. Sementara itu, pelajar UPM menyambut baik usaha pihak universiti dalam menyediakan inisiatif sekaligus membantu pelajar kurang berkemampuan untuk balik raya. Saya harap ada lagi lah program seperti ini di masa akan datang. Macam kita nak balik cuti semester nanti kan, dalam bulan 6, bulan 7 nanti. Ada lagi program ni sebab ramai pelajar nak beli tiket bas, kadang-kadang terlepas dan tiket bas sold out dan sebagainya lah. Sebab dapat membantu pelajar yang macam tak berduit sangat, so macam nak beli tiket pun kadang mahal kan kalau ikutkan macam destinasi tu. So ada serta tempat yang mahal, tempat yang murah. So bila ada program ni macam at least membantulah student. Wazan ni adalah salah satu contoh kepada masyarakat. Basically memang dapat memberi contoh yang baik untuk orang-orang kat luar sana untuk membantu orang yang lebih memerlukan. Pelepasan pelajar bermula 8.30 malam tadi di perkarangan Dewan Besar UPM selepas dirasmikan oleh Datuk Muhammad Roslan. Selangor merakam kemenangan Liga Super keempat berturut-turut sambil menghadiahkan kekalahan terbesar buat Terengganu selepas berpesta gol meraih kemenangan 5-1 pada aksi di Stadium MBPJ malam tadi. Pertahanan kurang kemas skuad Penyu mengundang padah apabila Selangor berjaya meledak 2 gol dalam tempoh kurang 5 minit. Masing-masing menerusi penyerang Aaron Dilval pada minit ke-17 dan bekas pemain sayap Terengganu Muhammad Faizal Abdul Halim pada minit ke-21. Kem Gergasi Merah terus melebarkan penguasaan. Kali ini giliran pemain pertahanan muda Haris Haikal Adam Afkar mencetak nama sebagai penjaring selepas beliau yang tidak dikawal bijak menyambar bola sepakan penjuru pada minit ke-40. Ketinggalan 0-3, Terengganu mengurangkan defisit pada minit ke-61 menerusi tandukan penyerang gantian Ivan Mahmud. Namun Aaron terus menghukum kepincangan barisan pertahanan lawan apabila mudah melepasi perangkap offside untuk meledak gol keempat Selangor pada minit ke-70. Pemain tengah gantian Alif Haikal Lokman Hakim Lau memastikan kejayaan manis skuad kendalian Tan Cheng Ho dengan gol kelima pada minit ke-84 setelah melepaskan rembatan leret yang deras daripada jarak dekat. Selangor kini di posisi kedua dengan 22 mata, dibezakan 2 mata dengan pendahulu Liga Johor Darul Ta'zim. Sekian dari Bilik Berita waktu ini. Salam Malaysia Medani dan salam hormat. Selamat pagi, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Mungkin ada yang baru sahaja menonton kami bersama saya Cedi dan juga Silha. Satu isu akan kami bangkitkan mengenai pemerdagangan orang. Mungkin satu isu yang kita rasa kita pandang enteng, tapi sebenarnya isu ini adalah sangat serius dan membimbangkan negara kita sebenarnya. Bila berlaku isu ini, kita kadang-kadang tertanya-tanya bagaimana perlindungan yang diberikan kepada mereka yang menjadi bangsa, ke mana hala tuju ataupun ke mana ditempatkan, ataupun apa saluran yang betul untuk kita sendiri yang mendekati mangsa-mangsa ini sebenarnya. Itu isu yang akan kita bincangkan pada hari ini, perlindungan mangsa pemerdagangan kanak-kanak di Malaysia. Tentunya pagi ini kita berkesempatan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, Tuan Hairul Amri Ahmad selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kanak-kanak dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat puasa. Ya, selamat puasa. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pagi ini. Okey, mungkin ada di antara kita di luar sana yang tidak begitu faham sangat mengetahui tentang apa itu pemerdagangan orang. Mungkin sebagai permulaan boleh Tuan kongsi sama.
Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih bagi pihak JKM dan juga pejabat NSO Mahpur atas undangan slot pagi inilah. Jadi pemandangan orang ini kalau menurut Akta Pemandangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 pindaan 2022 ataupun kita singkatannya adalah ATIPSUM. Jadi pemandangan orang adalah perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, memperoleh, mengekalkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi melalui cara ancaman atau paksaan atau pemelarian, bawa lari kanak-kanak atau fraud atau penipuan atau perdayaan atau penyalahgunaan kuasa atau penyalahgunaan kedudukan atau memberi atau menerima bayaran untuk memperolehi kerelaan seseorang yang bunyi kawalan ke atas orang yang diperdagangkan. Jadi itu adalah takrifan berdasarkan Akta Pemandangan Orang ATIPSUM tadilah. Itu ayat undang-undang lah. Jadi kalau secara ringkasnya, bahasa yang mudahnya, pemandangan orang dia adalah apa jua perbuatan untuk mendapatkan perkhidmatan dengan cara paksa atau tipu atau penyalahgunaan kuasa bagi tujuan mendapat keuntungan melalui eksploitasi. Jadi dia punya keyword di situ adalah eksploitasi kanak-kanak. Okey, baik Tuan Amri, itu adalah definisi untuk asas pemberdagangan orang ya. Tapi saya kira baru-baru ini banyak isu berkenaan tentang pemerdagangan kanak-kanak. Jadi kita nak tahu juga bagaimana hari ini bercerita tentang peranan JKM sendiri dari isu-isu yang terlibat tersebut. Okey. Peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM adalah untuk melindungi kanak-kanak berdasarkan ATIPSUM tadilah. Di mana di bawah JKM kita ada 2 rumah perlindungan untuk kanak-kanak. Mana kanak-kanak yang jadi mangsa pemerdagangan inilah satu di rumah perlindungan di Bukit Senyum Johor untuk lelaki dan satu lagi rumah perlindungan kanak-kanak perempuan di Rembau Negeri Sembilan. Jadi objektif penubuhan rumah perlindungan ini adalah pertama, kita nak memberi perlindungan dan penjagaan kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa pemerdagangan dan juga untuk memastikan hak dan kebajikan kanak-kanak ini diberi seiring dengan konvensyen mengenai hak kanak-kanak ataupun CRC. Dan tugas untuk melindungi kanak-kanak ini adalah dijalankan oleh pegawai pelindung yang terdiri daripada pegawai kebajikan masyarakat yang dilantik oleh Menteri Kementerian Dalam Negeri. Walaupun pegawainya di bawah JKN, di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, tapi pelantikan sebagai pelindung itu di bawah Kementerian Dalam Negeri oleh Menteri Dalam Negeri. Dan antara tugas-tugas pelindung ini dia ada 2 setting tadilah, di institusi dan juga di perkhidmatan luar. Di institusi, tugas pelindung adalah menjaga dan melindungi kanak-kanak dalam institusi. Dan tugas pelindung di perkhidmatan luar adalah untuk menguruskan kes dan menyediakan laporan serta mengemukakan laporan ke mahkamah untuk menentukan sama ada kanak-kanak ini mangsa ataupun bukan mangsa. Okey, selepas ditempatkan juga Cik, kita pasti di rumah pelindungan ini kanak-kanak ini kita nak tahu juga bagaimana pengisian ataupun aktiviti yang disediakan buat mereka. Komen Cik Amri. Okey. Antara aktiviti yang dijalankan dalam institusi adalah berbentuk jagaan dan perlindungan. Ini aktiviti yang dilaksanakan itu semua selaras dengan hak Komisen mengenai hak kanak-kanak ataupun CRC. Jagaan perlindungan seperti kita menyediakan peluang asas kepada mangsa ini, kanak-kanak ni, dari segi makan minum, pakaian, tempat tinggal dan juga memastikan kanak-kanak selamat dalam institusi tersebut. Selain itu kita ada juga aktiviti rawatan dan perubatan yang kita akan bawa ke hospital atau klinik yang berdekatan. Dan selain itu kita ada aktiviti khidmat nasihat dan juga kaunseling. Kita ada melibatkan kaunselor dan kita juga ada melibatkan NGO-NGO yang boleh datang ke rumah perlindungan, ke institusi untuk memberikan program dan aktiviti. Contoh kita ada bekerjasamalah dengan NGO seperti Global Shepherds
dan juga Suka Society. Ini adalah NGO-NGO yang aktif dalam perlindungan kanak-kanak. Dan kita ada juga memberi pendidikan tidak formal lah kepada kanak-kanak seperti pendidikan bahasa, pendidikan kerohanian. Selain itu kita juga ada aktiviti fizikal seperti sukar, riadah, dan juga dari segi aktiviti yang melibatkan psikososial lah, melibatkan kesihatan mental untuk penghuni. Okey, nak tahu juga tertanya berapa lama sebenarnya anak-anak ini berapa lama tempoh pelindungan diberikan kepada mereka yang duduk ataupun berada di JKM itu. Okey. Dia peranan JKM bermula apabila kanak-kanak ni yang menjadi mangsa ni dibawa ke rumah perlindungan oleh agensi bukan kuasa lah. Agensi bukan kuasa ni mungkin Jabatan Immigration, mungkin Kastam, mungkin Jabatan Tenaga Kerja dan mungkin Maritim. Ini agensi kuasa yang menjalankan tugas penguasaan. Dan bila mangsa ni dibawa ke rumah perlindungan setelah mendapat perintah mahkamah, kanak-kanak ni akan ditempatkan di rumah perlindungan selama 21 hari bagi tempoh perlindungan sementara ataupun interim protection order IPO selama 21 hari. Dan dalam tempoh 21 hari itu pegawai pelindung akan menjalankan siasatan untuk menentukan sama ada dia mangsa atau bukan mangsa. Selepas kita menentukan dia ni sama ada bukan mangsa atau mangsa. Kalau dia bukan mangsa, kita akan lepaskan dia. Sama ada kita pulangkan. Kalau dia warga tempatan, kita akan pulangkan kepada keluarga. Kalau dia warga asing, kita akan serah dia kepada Jabatan Immigration untuk diuruskan di bawah Atas Immigration lah. Tapi kalau kanak-kanak ini mangsa, so kita mahkamah akan keluarkan satu lagi perintah tetap itu protection order untuk perlindungan selama 3 bulan. Dalam tempoh 3 bulan ni kanak-kanak akan kekallah dalam rumah perlindungan tu sementara agensi penguasa menjalankan siasatan terhadap suspek dan dalam tempoh 3 bulan tu JKM akan jalankan aktiviti perlindungan lah kepada mangsa dalam institusi. Melalui pengalaman tuan sendiri, ada tak kes-kes yang masih lagi belum selesai ataupun tak boleh ditutup? Mungkin mangsa tak tahu ke mana harus kita pulangkan ke tempat asalnya ataupun kita tak tahu latar belakang sebenarnya keluarga mangsa bagaimana? Memang ada kes yang sebegitulah di mana perintah perlindungan selama 3 bulan. Tetapi dalam tempoh 3 bulan tu siasatan oleh agensi penguasa belum selesai. Jadi perintah perlindungan tu kita paksa kita bawa semula ke mahkamah untuk extend, untuk lanjutkan lagi 3 bulan. Kan? Dan kadang-kadang siasatan oleh penguasa dia tak tentu kan. Kadang-kadang sekejap, kadang-kadang lama. Jadi ada kes yang sekejap, ada kes yang lama pending duduk dalam institusi kita kan. Tapi bagi kita di JKM kita tak ada masalah sebab kita dari segi rumah perlindungan yang penting kita menjalankan perlindungan pada mangsa dan memastikan kanak-kanak ni mendapat hak-hak mereka berdasarkan CRC lah. Baik Tuan Bri, itu bercakap tentang keadaan mungkin ada kes yang belum lagi close dan sebagainya, tapi tertarik juga untuk kita mengetahui bahawa apa lagi perkhidmatan yang disediakan oleh JKM ini kepada kanak-kanak yang terlibat. Okey. Selain daripada aktiviti dalam institusi tadi, kita juga ada aktiviti yang kita boleh bawa keluar lah. Kan? Untuk kita bawa keluar ni, kita perlu mendapatkan kebenaran bergerak bebas. Pertama, kita akan menilai dulu keadaan kanak-kanak ni dari segi mentalnya, dari segi kesihatannya. Kan? Kita akan minta kebenaran daripada polis untuk buat penilaian. Kita akan minta polis buat penilaian, kita akan minta kaunselor buat penilaian dia punya psikologi. Kerana kita kena minta pihak hospital untuk buat pemeriksaan kesihatan. Kalau okey, kita akan mohon kebenaran daripada KDM melalui NSO Mapo untuk kita buat aktiviti di luar. Selain aktiviti dalam, kita buat aktiviti di luar. Supaya kita pergi shopping ke, kita pergi buat rekreasi jalan-jalan ke, supaya dia boleh release. Sebab kadang-kadang mangsa ni dia trauma. Jadi selain kita dalam institusi kita ada aktiviti psikososial, melibatkan kaunselor sebagainya. Tapi dalam masa sama kita ada masa kita boleh bawa dia keluar lah. Tapi dalam keadaan yang selamat. Maksudnya kita dah
dapatkan kebenaran daripada polis, daripada KDM semua, dah selamat, kita akan bawa keluar aktiviti di luar lah. Pergi shopping, berkelah ke apa ke kan, supaya dia boleh hilangkan trauma tu lah. Okey, baik. Selain daripada kita tahu pihak berwajib menjalankan penguatkuasaan daripada agensi-agensi, jika kita sebagai individu yang terlibat, mungkin yang terdedah dengan mangsa pemerdagangan ni, apa saluran ataupun langkah yang betul untuk kita salurkan, kepada siapa sebenarnya untuk kita laporkan? Mungkin ada info yang boleh kita siap dikongsikan bersama. Kita sebagai orang awam lah, seorang awam, sebab kita tahu walaupun mendengar orang ni kita jangan dengar, tapi sebenarnya dia adalah satu kes yang merisaukan, kan? Dan dia boleh jadi macam-macam situasi, sama ada kanak-kanak ni dieksploitasi untuk seks, untuk pelacuran dan sebagainya. Mungkin juga kanak-kanak ni dijadikan sebagai pekerja tanpa gaji, buruh paksa, kan? Kita tak sedar kan, benda-benda tu kita tak ambil tahu sangat, tapi sebenarnya ada berlaku. Jadi sekiranya kita sebagai orang awam kita dapat tahu mengenai kes-kes ini di persekitaran kita, kita hendaklah maklumkan kepada agensi penguasa yang terdekat seperti polis ke, immigration ke, ataupun Jabatan Tenaga Kerja. Dan kerajaan ada menyediakan talian yang kita boleh hubungi. Itu talian kasih 15999 atau WhatsApp 0192615999. Ini talian kasih di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat lah, untuk mengadu tentang situasi-situasi pemberdagangan orang ni lah. Dan kita ada juga talian hotline anti pemerdagangan orang di bawah KDN, di talian 03 8000 8000. Itu talian di bawah anti pemerdagangan orang. Jadi orang awam, saya merayulah sekiranya dapat tahu berkenaan dengan kes-kes sebegini, cepat-cepat serta-merta lah buat laporan. Kita kena orang kata ambil tahu dan ambil peduli lah. Kalau dari segi betul, itu mungkin talian dan juga nombor yang boleh dihubungi. Mungkin ada juga website ataupun laman sosial media yang boleh dikongsikan juga bersama dengan kita. Tadi ada talian WhatsApp lah yang boleh dihubungi, dan boleh juga hubungi semak dalam portal Indonesia Mapo dan juga portal Jabatan Kebajikan Masyarakat. Di portal Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri, itu dia yang tertera di Kaca TV untuk dapatkan maklumat lanjut. Apa yang pasti jika berlaku sebarang perkara-perkara ataupun isu-isu sebegini seperti yang dibangkitkan oleh Tuan Amri tadi, kalau boleh segera laporkan di talian kasih 15999. Baiklah, sampai di sini saja perbincangan kita. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada tamu kita, iaitu Tuan Khairul Amri Ahmad selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Selamat Hari Raya. Terima kasih, selamat Hari Raya. Terima kasih atas banyak perkongsian kepada kita, yang pastinya kita juga semua sebagai orang rakyat Malaysia perlu cakna. Dan walau bagaimanapun, kita nak berehat sebentar, kembali selepas ini. Kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia, dan kali ini menjelangnya Aidilfitri ini juga kita nak refresh balik untuk nak mengetahui kepada anda semua bahawa baru-baru ini ada gempa bumi yang berlaku di Turki dan Syria. Dan kita tahu banyak orang kata angka-angka maut yang di Turki hampir 40,000 lebih kabarnya, dan Syria juga banyak yang berlaku di sana. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang cukup cakna dan prihatin, ini kita bawakan satu NGO yang akan bawakan satu lagi misi bagi membantu rakyat-rakyat di Turki dan Syria. Dan kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Khairul Nizam Muhammad Sabri, Presiden Brigade Negaraku, kabarnya seorang cikgu juga. Jadi kita nak ucapkan selamat datang.
Apa khabar pagi ni? Baik, Alhamdulillah. Selamat berpuasa. Okey, selamat puasa juga ya. Terima kasih. Baik, dalam keterujaan sebenarnya kita menyambut Aidilfitri, sebenarnya ramai di luar sana yang masih lagi serba kekurangan dan memerlukan. Betul. Ini satu hasrat murni. Kita percaya orang Malaysia sebenarnya prihatin. Betul. Bila susah mesti kita akan menghulurkan bantuan juga. Okey, untuk misi gempa bumi Turki dan Syria ni, mungkin secara ringkasnya mengenai latar belakang sedikit tentang misi ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi kami kali ini akan pergi pada 24 hari bulan. Ya. Okey. Lebih kurang raya ketiga atau raya keempat. Lepas raya. Lepas raya sehingga 29 hari bulan. So kami 5 hari di sana dan kami pergi ke sana dalam seramai 8 orang. Okey, baik. 8 orang sukarelawan yang terdiri daripada berlainan latar belakang lah. Saya cikgu, ada yang naib presiden saya, wakil rakyat kat Melaka, YB Dr. Akmal, dan beberapa lagi lah. Dan di sana kami akan sampaikan beberapa sumbangan. Saya tak berapa ingat, saya akan tengok balik. So sumbangan dia lebih rumah kabin untuk penempatan mereka yang musnah tu, lebih kurang dalam 8 buah yang nilai dia RM200,000 Malaysia lah. Maksudnya kabin ni akan diterbangkan ke sana? Tak, kita dah siap. letak di sana, Kita dah siap di sana. Okey. Kita di sana bekerjasama rapat dengan satu NGO nama IHH, IHH. So mereka lah yang akan uruskan di sana. Dan kita sediakan pack makanan untuk mangsa di Syria. Kita juga bagi wang tunai untuk dia orang beli persiapan raya dan sebagainya. Kemudian kita juga bagi roti sebanyak saya rasa dalam 300,000 keping roti di sana, sebab dia orang sana makanan roti. Dan juga cash lah. So nilai keseluruhan sumbangan untuk misi kali ini lebih kurang dalam RM400,000 lah. Semuanya daripada rakyat Malaysia yang prihatin. Menepati sasaran tak daripada amount yang Alhamdulillah kita menepati sasaran, tetapi kami masih juga buka juga untuk, sebab kita kalau boleh nak lebih ramai lagi di sana untuk merasa kan. Actually Brigade Negaraku dengan Syria ni sangat dekat. Brigade Negaraku telah pergi ke Syria, ini misi yang kali ke-3. Dan sebelum ni misi musim sejuk. Musim sejuk yang mana kita bagi dia keselesaan. Sanalah. Baik, untuk misi kali ini pula ya, Cik Khairul, berapa ramai akan terlibat dan berapa lama akan berada di sana? 8 orang, 2 perempuan, 6 lelaki, berlainan latar belakang, dan selama 5 hari lah waktu raya. Itu pengorbanan ahli-ahli kami meninggalkan keluarga waktu raya di sana. Tapi kita adakan pula di bulan Syawal ya, moga-moga mendapat lebih keberkatan. InsyaAllah, doakan kami. Saya juga mohon rakyat Malaysia untuk mendoakan kesejahteraan kami, keselamatan kami, sebab masuk Syria tu bukan satu perkara yang seronok lah, tapi macam agak mencabar, sebab kita akan diiringi oleh NGO sana telah uruskan, kita akan diiringi oleh pasukan bersenjata. Mungkin boleh kongsikan sedikit gambaran di sana, aktiviti yang akan dilakukan sebaik saja sampai di bumi Syria dan juga apabila sampai di Turki sana, kita akan buat penyerahan simbolik rumah kabin tadi kepada keluarga terpilih, dan kita nyatakan bahawa rumah ini adalah tanda solidariti, tanda kasih sayang rakyat Malaysia buat anda semualah di sana. Kemudian kita akan pergi ke Syria, masuk ke border Syria, dan kita akan sampaikan secara terus kata by hand lah kepada rakyat-rakyat Syria, roti, duit dan pek makanan dan sebagainya. Okey, baik. Saya kira ini bukan misi yang pertama ya, misi bantuan susulan, tetapi mungkin ada juga cabaran ataupun sesuatu yang boleh dikongsikan bersama dengan kita, Cik Khairul. Cabaran dia paling mudah adalah itulah. Macam saya seorang guru. Kenapa saya pergi waktu raya ni? Sebab saya tak nak ganggu waktu sekolah saya. Saya pun ialah dalam masa kita buat kerja misi ni, saya jangan lupa tanggungjawab utama saya di sekolah. Itu cabaran pertama lah.
Of course lah, cabaran kedua nak minta izin dengan keluarga masing-masing ni. Waktu raya ni. Laki tak ada ni kat rumah kan. So kita, tapi alhamdulillah lah pasangan-pasangan kami ni semuanya memahami. Sebab dia dah tahulah laki masing-masing ni memang telah bergelumang dengan benda ni sejak pada belum kahwin lagi. Sebelum kahwin ni kita dah tanya dah. Setuju tak setuju kahwin dengan orang macam ni kan? Kalau tak setuju kena fikirlah. Setujuan ya? Kalau setuju, inilah. Tapi saya yakin bahawa ini semua telah diaturkan oleh Allah SWT. Okey, sedikit cabaran bersama dengan tim pula bagaimana dari segi misi untuk mendapatkan bantuan kepada daripada rakyat Malaysia sendiri. Kita memang tentang kutipan tu memang agak sedikit mencabarlah. Sebab ialah sekarang ni ekonomi pun tak apa stabil dan dengan kesan daripada pandemik. Tetapi mood orang nak menyumbang waktu Ramadan tu alhamdulillah lah. Tapi kita buka juga sebab roti tu kita makan hari-hari. Sebab saya kalau boleh lebih ramai lagi orang yang dapat merasa kita punya sumbangan tu. Dan saya rasakan sumbangan ini adalah lebih pada sumbangan yang kekal kerana selagi mana dia masih menggunakan rumah tersebut, itulah pahala tu akan mengalir. Berapa biji rumah tadi sebenarnya ya? Rumah tu ada 2 bilik yang lengkap dengan bilik air dan sebagainya. Nilai dia dalam RM32,000 lebih kurang duit Malaysia. Dan kita hantar lebih kurang 8 buah. Kita beli 8 buah di sana. Kabin. Sebab kat sana rumah kan banyak musnah kan. Untuk mereka bina balik rumah tu mereka makan masa lah. Dan bajet besar juga. Dan betul. kita tak tahu mungkin akan berlaku lagi. Betul. Kita harapkan tidak lah kan. Dan bercakap tentang sumbangan dan juga tabung yang ingin kita kongsikan. Mungkin rakyat Malaysia kita tahu, seperti Cik pun katakan tadi, ramai yang berbelah hati sebenarnya. Jadi mungkin ada tabung yang saluran yang betul untuk mereka salurkan. Kita masih buka lagi tabung ni. Boleh kita punya account bank di account bank rakyat. Anda boleh salurkan di sumbangan anda boleh salurkan di Bank Rakyat Brigade Negaraku. Itu talian, itu nombor yang tertera di Kaca TV 1101-106-4414. Saya percaya sumbangan ini berterusan sampai bila-bila, bukan sahaja untuk misi ini. Dan kita pun orang kata apa jauh-jauh bantu kat luar negara kan. Tapi bulan puasa ni memang kita memang bantu sekolah-sekolah dan orang individu yang memerlukan. Maksudnya kita sini dah selesai, bantu, barulah kita ke luar negara. Cerita sikit pengalaman yang misi sebelum ini, musim sejuk di Syria. Mungkin boleh bagi sedikit gambaran bagaimana? Sebelum ni musim sejuk, saya paling tak boleh lupa lah. Ada satu anak kecil tu, dia kesejukan tu, sampai kata dah tak boleh nak berdiri dengan tu. Sebab dia tak ada baju yang proper. Yang memang saya hibalah. Saya mengingatkan anak kita kat rumah sejuk, aircon pun dah pakai selimut. Inilah keadaan sejuk yang semula jadi. Tak ada pakaian yang bersesuaian. Itulah kita kumpul dana untuk berikan mereka yang pakaian sepatutnya lah. Baik, kita harapkan misi ini berjalan seperti yang dirancang. Tabung ini masih lagi dibuka untuk rakyat Malaysia yang ingin menderma dan bagi sumbangan. Sekali lagi boleh anda saksikan di Kaca TV menerusi Bank Rakyat di talian 1101-106-4414. Baik, kita dah sampai di hujungnya sebenarnya bersama dengan Cik Khairul. Terima kasih banyak-banyak Cik Khairul Niza Muhammad Sopi, Presiden Brigade Negaraku, dan Cikgu juga. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. InsyaAllah. Boleh ikuti kami di social media kami. Just type Brigade Negaraku di FB dan Instagram untuk lihat kemana duit tuan-tuan dan puan-puan pergi. Segala aktiviti dan juga apa yang dilakukan juga mungkin yang di Syria dan Turki nanti akan di orang kata Instagram di sana ya. Setidaknya kita tahu kita salurkan ke tempat ataupun saluran yang betul. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia.
Kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Kurang lebih ialah 2 ataupun 3 hari saja lagi menjelang Syawal. Pastinya dah kedengaran di corong-corong radio maupun di kaca TV lagu-lagu raya kan. Nak Baru pagi membangkitkan lagu raya. tu dah datang, dah mari dah. Ya betul. Orang kata Syawal dah nak berjemur. Tadi pun masa tengah make up pun, make up artis pun dah buka semua lagu raya ya, Cak. Kan? Bercakap pasal lagu raya ni, sebenarnya seorang tetamu kita ni tak pernah sunyi dengan karya-karya barunya. Termasuklah lagu raya yang dinanti-nantikan oleh peminatnya yang tersendiri, iaitu kita ada Naim Daniel. Selamat datang. Terkejut juga datang tau. Jarang tau penyanyi nak datang pagi. Okey. Selamat puasa Naim. Selamat puasa, alhamdulillah. Nak tahu juga excited lepas saya tengok High Council tu dah apa perkembangan terkini daripada Naim sendiri. Selepas Council tu memang alhamdulillah ada impact daripada cerita tu menjadikan masing-masing the cast ada rezeki masing-masing. Sekarang pun busy. Naim pun sekarang tengah settlekan dengan endorsement untuk raya CSR bulan puasa. Tapi untuk Ramadan kali ni Naim tidak letakkan diri Naim betul-betul kata nak bekerja lah, sebab macam tahun sebelumnya untuk Ramadan ni Naim dah betul-betul fully spend time untuk bekerja. Kali ni kita nak cuba untuk luangkan masa lebih dengan family lah. Sama orang tersayang. Betul. Sama orang tersayang. Ya, family pun special juga. Okey, baik. Kita nampak Naim Daniel, kita tengok Nation Book of Record. Kisah menyanyi yang terbalik ni memang tak boleh lupa sampai bila-bila. Naim, kongsikan dengan kita, kenapa boleh dapat idea macam tu? Sebenarnya benda tu adalah dikatakan sebagai, tak nak kata idea gila pun tak gila sangat. Kita tengok awak terbalik tau. But then memang idea tu datang daripada Naim sendiri, di mana Naim nak minta untuk persembahan tu dijadikan sebegitu rupa. Naim inspired from 9PM music video. Dan macam Naim sendiri pun Naim suka letakkan diri Naim untuk macam tak nak selesa dekat satu tempat je. Naim cuba untuk nak move on to the next level, lah. Kita cuba untuk datangkan dengan persembahan yang orang kata, ini namanya persembahan. Itu dia. Tapi bila buat persembahan secara terbalik tu, ada dapat nasihat doktor ke ataupun apa Naim rasa sendiri masa buat persembahan tu? Naim betul-betul dapat rehearsal 2 hari sebelum persembahan saja. Tapi sebulan sebelum tu kita just datang and kita try get the idea of macam nak nyanyi terbalik. Tak dapat lagi masa tu. Masa tu ada praktis kejap. Maybe dalam like 3 minutes, lepas tu sebulan kemudian lepas tu untuk performance, lepas tu barulah macam kita dapat 2 hari untuk praktis and dapat consultation juga daripada the rigging punya team. Kita nak check kita punya blood pressure apa semua, sebab benda tu memang bermain dengan organ dalaman. So kita betul-betul buat persiapan yang rapi lah, alhamdulillah. As a penyanyi yang memang profesional, macam mana sebenarnya menyanyi dalam keadaan terbalik itu? Jangan buat lagi. Sebab sebenarnya depends kepada individu jugalah. Tapi macam Naim, sebab macam before this memang Naim seorang yang memang aktif untuk sukan lasak apa semua. Jadi benda tu mungkin kita dah dapat biasakan dengan lebih cepat. But then benda tu juga sebenarnya datang risiko untuk macam the support system daripada our organ dalaman pun macam tak dapat, dia agak limit kan, sebab selalu kita bernafas macam ni keadaannya, tapi bila nak bernafas terbalik tu dia dah macam ini macam mana nak figure out kan. But then dia requires a lot of technique jugalah actually. Yelah, kita menyanyi kalau yang berdiri pun dah breathing pun bermasalah juga kan. Ini kan pula menyanyi dalam keadaan terbalik kan. Pastinya pakai teknik-teknik yang berbeza juga ni Cik dia. Kita boleh ikut kan. Kita boleh ikut nak menyentuh tentang Syawal bakal menjelang tiba. Kita nak tahu buah tangan terbaru daripada Naim, lagu raya ni. Lagu raya sebenarnya untuk tahun ni Naim ada kempen dengan Oppo, di mana Raya Super Gempak tajuk dia. And kita baru saja lancarkan music video dia semalam dekat YouTube. And masa kita shoot pun bulan puasa. Last 2 weeks kita shoot ambil masa around 2 hari. Dan raya ni sebenarnya Naim lebih kepada program-program kemanusiaan lah. Di mana macam hari tu pun ada buat CSR dengan 100+ di Terengganu. Dan sebelum tu di Bangi juga. So untuk tahun ni sebenarnya Naim memang puasa tu macam orang nice ke tengok kawan-kawan di mana IG story merata-rata begini. It's good for IG them. stories So macam Naim rasa macam kita apa kali ni tahun ni kita relax dulu. Kita fully devoted ourselves dengan family lah. Sebab Naim rasa sebelum ni pun nak balik rumah ke apa, jumpa mak bapa bulan puasa tu memang
Balik dia dah tidur, bangun kita dah pergi kerja. Kampung mana ni? Kampung saya Melaka. Oh, Melaka. Alur Gajah. Sekampung dengan? Sama dengan Okey, lagu raya, adakah lagu ini ciptaan daripada Naim sendiri? Tidak, saya selaku sebagai rakan duta Oppo untuk kempen raya ni sahaja. I see. Okey. Baik, untuk waktu-waktu Syawal, hari raya ni bagaimana persembahan ataupun nak fokus ke keluarga dulu ke sambut raya bagaimana? Lepas raya ni baru kita dah jadual tu dah merepek balik. But then Naim rasa start jugalah sebab macam Naim bagi Naim bulan puasa tahun ni memang Naim memang betul-betul nak relax je dulu. Tak nak begitu serius sangat. So lepas raya ni barulah the upcoming shows and also kita akan juga tengah planning untuk buat showcase. And Naim akan start shoot untuk new series juga lagi sekali. So that's pretty much of it. And yeah, sementara tu Naim betul-betul memang fully just memang spend time myself dengan my family dulu. Untuk lakonan pula bagaimana Naim? Naim sebenarnya lepas High Council tu memang setahun juga nak ambil masa untuk nak ambil role baru. Naim tidak betul-betul kata macam lepas High Council tu nak start berlakon balik, tak ada. Sebab kali ini Naim lebih kepada macam prioritisekan mana satu dulu, which is my music. And also untuk drama terbaru, saya ada buat cameo di dalam Tanah Kubur kali ni. Tajuk dia. Lama tak ada Tanah Kubur ya? Tanah Kubur. So saya memegang watak yang dikenakan azab kubur tu. Yang boleh kita jadikan pengajaran. Ya, insyaAllah. Hendaknya begitulah. Itu berlakon dikiranya pengalamannya. Jadi bagaimana Naim melihat berlakon dan menyanyi ni sama ataupun yang mana satu lebih menarik untuk Naim sendiri? Naim sebenarnya tidak meletakkan sebarang favoritism dekat antara berlakon ke menyanyi sebab dua-dua datang pun dalam cara yang Naim tak pernah expect benda ni akan menjadi darah daging. So bagi Naim macam berlakon ni Naim boleh katakan sebagai cinta pertama. Cinta tapi yang pertama, menyanyi ni kira macam first crush. So dia masing-masing ada dia punya kemanisan, ada dia punya sedih dia, ada dia punya kadang-kadang rasa macam menyampahnya nak buat benda ni kan. Tapi yeah, that's life. And also Naim anggap benda tu sebagai satu ruang untuk Naim cari dan juga cabar diri Naim and whatever I can do. So Naim cuba tampilkan di dalam kerja seni Naim lah. I see. Saya pada lagu raya, sebenarnya saya suka lagu-lagu Naim tau. Dia memang kreatif lah kalau menghasilkan lagu kan. Untuk akan datang ni planningnya bagaimana? So far Naim sedang masih lagi still promote lagu Naim bersama dengan sekumpulan orang gila untuk OST High Council. Lagu tu bertajuk Kudrat dan sekarang dah dekat YouTube dah. Hari tu kita berjaya juga dapat trending top 3 dekat YouTube tu semua. So lagu tu tengah ongoing and for now Naim masih lagi tengah kumpul material untuk Naim nak write few stuff and by lepas raya ni Naim akan fly to Jakarta untuk bersama dengan writing team dekat sana untuk kita produce lagu baru, insyaAllah. Banyak perancangan dia ni. Nak ambil mood daripada perang pula sebab tu bulan puasa ni macam tak apa, relax dulu. Lepas raya ni duit raya dah ready dah untuk anak-anak buah ni. Sebab kita 2023 kita QRP je lah semua kan. Macam tu pula Sebab memang Naim rasanya sekarang ni pun macam alah nak bagi duit kan malam kan nak pergi ambil duit kat bank lagi apa semua kan. So kita nak keselamatan tu lebih penting kan. Kita tahu kita nak orang ramai keluar semua, so kita tak naklah macam bersesak-sesak sangat pun kan. Tahun ni pun Naim tak pergi bazar lagi kot sebenarnya. Tak pergi bazar lagi. Pergi bazar. Maknanya untuk show-show hari raya dekat TV ada Dekat TV ada. Dekat TV ada juga. Yang bukan di TV pun ada juga. Kita memenuhi majlis rumah terbuka punya show dan sebagainya. So yeah, untuk pada masa pada masa sekarang ni memang Naim just betul-betul fully relax dulu. Tapi ada atau tidak projek-projek yang nak dikongsikan dalam bulan Ramadan ni ataupun bulan Syawal nanti yang melibatkan ialah peminat-peminat Naim sendiri? Tahun ni sebenarnya memang ramai bertanyakan macam Naim tak nak buat iftar ke dengan tu semua. Naim tak rasa macam ada satu hari lagi ni. Ya, macam Naim rasa macam tak apa. Tahun ni kita relax je boleh tak? Sebab Naim rasa macam okey, mungkin sebelum ni kita selalu di luar kan. So kali ni ambil take time jugalah. Sebab Naim percaya tak kisah berapa lama ke, berapa banyak kerja kita buat pun, apa-apa pun jangan lupa untuk ambil masa untuk diri sendiri jugalah. So it's not something bad pun untuk kita macam bila tengok macam orang lain kerja, aku tak kerja, aku rasa macam aku missing out kan, tak apa kan. But it's actually okay. You do you and kita dekat kita punya
punya jalan jugalah. So itu yang dia cuba lakukan sekarang. Okey, saya sebenarnya nak korek juga rahsia macam mana dia dapat ilham tulis lagu tau. Kan pelik lah, lagu dia semua best-best. Bagus juga sebenarnya kreatif. Saya nampak dia berlakon daripada kecil lagi tau. Macam mana Naim dapat ilham tu memang duduk je kat dalam bilik tu? Naim dia tak katanya nak buat lagu tu macam saya kena dekat satu keadaan di mana yang begitu tenang dan zen mode. Tak ada lah. Tak ada juga. Kadang-kadang tengah-tengah Zoom meeting dengan the management pun macam kejap ada lagu macam tu. So currently Naim baru saja lepas work on this new project untuk lagu baru buat Kak Marsha Milan. So now tunggu dia punya approval untuk dia nak record that song. And also for this one upcoming new song pun Naim ada buat lagu baru, but for now Naim lebih kepada fokus untuk nak compose for other people instead of Naim juga. Sebab Naim rasa macam okay, why not kita cuba untuk tengok penyanyi lain pula kan. Wah, dah boleh buat lagu untuk orang ni. Orang yang berbakat dalam berbakat. Siap dapat Malaysia Book of Record lagi. Jadi kita nak tahu lepas ni ada tak plan nak buat lagi satu record yang baru ke mana? Malaysia Book of Record selepas ni Naim rasa mungkin pasti ada. Kita lihat berenang lah pula. Sebab Naim tak ada macam plan pun kata macam kita nak persembahan ni nak Malaysia Book of Record lah. But then adalah semua datang dengan rezeki, tapi semua datang dengan usaha dan juga berkat from my team and kepada para penyokong yang selama ni mendoakan. So insyaAllah Naim akan datang dengan benda yang lebih baru dan mungkin juga lebih macam dia ni buat macam ni pula. So tunggu je. Berenang dalam keadaan kuat lentang ya. Menyanyi dalam keadaan kuat lentang. Okey, sahabatnya kita ini saja masa yang kita ada sekejap saja. Apapun terima kasih banyak-banyak Naim. Nak ucapkan selamat Hari Raya. Semoga Syawal kali ini lebih bermakna buat Naim dan keluarga dan juga career Naim sendiri. InsyaAllah. Dan kita harapkan lepas ni Naim datang kat set kita bawa satu rekod yang baru pula. Amin. Rekod baru. Kita dah sampai ke hujung dan kita nak ucapkan terima kasih terus setia sejam bersama dengan kami dan nak raya ni, jadi hati-hati balik ke rumah. Saya Nur Salihah Azmi. Saya Cedi undurkan diri. Assalamualaikum, sampai kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.